أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang saya muliakan para pegawai Kementerian Kerja Raya muslim-muslimat yang dihormati sekalian. Hari ini marilah kita menemui satu tajuk yang berkaitan dengan wanita dalam konteks tajuk khususnya lah Convention SIDAW, PBB dan wanita Islam. Apakah SIDAW ini? SIDAW ini ialah singkatan atau akronim daripada The Convention on the Elimination of Discrimination Against Women. Ini ialah satu cadangan ataupun bil yang dicadangkan kepada bangsa bersatu sejak tahun barangkali tahun 79 lagi diperbincangkan sampai hari ini. Di dalam convention ini dicadangkan bahawa wanita harus diberikan tempat yang khusus dalam dunia ini dan penindasan wanita harus dielak sama sekali. Dalam konteks ini kita lihat ada banyak bahagian yang terkandung dalam bil ini ataupun dalam convention ini, dan ada yang kita lihat memberikan ruang kepada wanita untuk dapat pelajaran, untuk dapatkan hak mahkamah dan sebagainya, dan itu disokong oleh kebanyakan negara dunia. Tetapi ada perkara-perkara yang sensitif, khususnya yang bercanggah dengan syariat Islam. Dan ini tidak banyak negara yang menyebarkan di peringkat antarabangsa, tetapi cukup mengejutkan beberapa hari lepas ataupun beberapa dalam semakan terakhir. Sebab SIDAW ini disemak setiap 4 tahun. Dan dilihat melaksanakan apakah berlaku secara dirancang ataupun sebaliknya. Tiba-tiba dalam semakan terakhir, Arab Saudi membuat bantahan besar-besaran. Sebelum ini, Saudi tidaklah mengemukakan bantahan yang jelas, tetapi negara Arab telah banyak yang telah tanda tangan dan bersetuju dengan apa yang dicadangkan oleh bangsa itu. Tetapi kita dengar berita yang terakhir, Saudi memberikan alasan-alasan betapa apa yang dicadangkan oleh bangsa itu ini bercanggah dengan syariat Islam. Negara yang telah ratifikasi tentang bil ini ataupun tentang convention ini telah meliput ke seluruh dunia, dan gambar ini menggambarkan negara-negara yang sudah bersedia sepenuhnya ataupun separuh. Di situ katalah ada 18 artikel, 18 treaties yang dicadangkan dalam convention ini. Ada negara yang hanyalah 1-2 yang setuju dalam artikel tersebut. Ada yang telah sampai 9, 10, ada yang ke-14, ada yang ke seluruhnya. Dan negara yang biru tua itu menunjukkan mereka setuju sepenuhnya dengan peruntukan convention yang diberikan oleh bangsa bersatu itu. Kita cuba lihat apakah yang sebenarnya. Dan sebenarnya ialah dalam konteks ini bangsa bersatu memberikan hak lelaki sama dengan wanita dalam segala segi, dalam profession, dalam perundangan, dalam kebebasan, perkahwinan, dan ini menyentuh sebahagian daripada syariat Islam yang telah dikemukakan oleh Saudi semalam dengan beraninya menyatakan kami menolak sebahagian daripada peruntukan tersebut. Apakah yang diterima, apakah yang ditolak? Dalam konteks ini, mereka mengatakan treaty ini ataupun convention ini sebahagiannya tidak compliance dengan syariat Islam itu sendiri. Tapi tidak semua. Ada yang tidak compliance dan yang ditolak itulah sebahagian yang tidak compliance. Pertama, kita lihat antara perkara ini dinyatakan oleh menteri mereka. Pertama ialah menyentuh status wanita dan lelaki dalam Islam. Dalam Islam, Allah menyatakan dengan jelas tentang dalam surah An-Nisa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-rajalu qawwamun 'alan nisa'i bima fadallahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Shadaqallahul azim. Dan lelaki itu adalah pemimpin kepada wanita. Dengan sebab apa yang Allah berikan kelebihan pada lelaki, apa yang Allah berikan kelebihan sebahagian ke atas sebahagian lain. Dan dengan sebab lelaki memberi nafkah dengan harta mereka terhadap keluarga mereka. Allah menyatakan di sini lelaki adalah pemimpin. Sebab Allah berikan kelebihan kepada lelaki untuk memimpin keluarganya, dengan sebab lelaki memberikan nafkah, termasuklah makanan, termasuklah pakaian kepada seluruh keluarganya. Dan tugas ini tidak dibebankan kepada wanita dalam konteks Islam. Inilah yang nyatakan dalam konteks Islam, jelas. Ar-rajalu qawwamun 'alan nisa', lelaki pemimpin kepada wanita.
Demikian juga dalam khutbah terakhir Rasulullah. Dalam khutbah Haji Al-Wada Rasulullah di Padang Arafah, Rasulullah membawakan satu kesyarahan yang cukup indah. Antaranya ialah persamaan manusia. Manusia tidak dibezakan dengan warna kulit. Kemuliaan manusia bergantung pada takwa, bukan kepada warna kulit. Dan Rasulullah tidak lupa tentang wanita. Dan yang kita nak sebut sini tentang wanita, Rasulullah memberikan ucapan yang cukup indah dalam haji terakhir baginda. Rasulullah bersabda, "Fattaqullaha bin nisa", bertakwalah pada Allah tentang wanita. Fa innakum awastumuhun bi amatillah, kamu ambil istri kamu dengan amanah Allah. Wastahlatum fujurahum bi kalimatillah, dan mereka halal bagi kamu dengan kalimat Allah. Walakun alihin alla tu'adan farsyakum ahdan tukruhunahu, dan rumah kamu tidak boleh dimasuki oleh siapa yang kamu tidak suka. Fa in fa'alna dzalika falbuhun nababat ghairu mubarrah, dan sekiranya istri kamu membenarkan sesiapa yang kamu tidak izin masuk rumah kamu, maka pukullah mereka. Pukullah mereka dengan pukulan yang Rasulullah sebut ghairu mubarrah, tidak mencederakan. Walahun alaikum rizquhun, kamu wajib beri nafkah makanan kepada istri kamu. Wa kiswatuhun, dan kepada makanannya. Makanan, pakaian ialah tanggungjawab suami. Bil ma'ruf, dengan ma'ruf. Maksudnya kalaulah lelaki itu kaya dengan kekayaannya, dengan miskin dengan kemiskinannya. Tetapi masing-masing harus bertanggung jawab kepada istri masing-masing. Ayuhanas, wahai manusia, kata Rasulullah, innahu lan nabiyya ba'di, tidak ada lagi selepas saya, tidak ada lepas saya, wala ummata ba'dakum, tidak ada lagi ummah setelah kamu. Dan seterusnya Rasulullah mengatakan, ala ba'budu rabbakum, ketahuilah sembahlah Tuhan kamu, wasallu khamsakum, dan salatlah 5 kali sehari, wasumu syahrakum, dan puasalah pada Ramadan, wadu zakat amwalikum, dan keluarlah zakat harta kamu, tabatun biha anfusakum, dan akan mensucikan jiwa kamu, wahtaju baita rabbikum, dan naiklah haji, wa ati'u ulati amrikum, dan patuhlah pemimpin kamu, tadkhulul jannah rabbikum, dan kamu masuk syurga Tuhan kamu. Kamu Rasulullah bertanya kepada para sahabat, wa antum tusalani, kamu semua akan ditanya tentang saya. Wa ma antum qailun, semua kamu akan ditanya tentang saya. Apakah saya telah sampai pada kamu tentang Islam? Maka mereka menjawab, nasyhadu annaka qad balagta wa daita wa nasahta. Kami menyaksikan bahawa Rasulullah telah sampai pada kami. Rasulullah telah sampaikan mesej pada kami, telah memberikan nasihat pada kami, dan itulah yang disebut oleh Rasulullah, yang disebut oleh para sahabat. Maka Rasulullah pun meletakkan tangannya ke atas seperti ini. Letakkan tangannya ke atas, dan Rasulullah mengatakan, Allah masyhadat, Allah masyhadat, Allah masyhadat. Ya Allah, saksikanlah pengakuan daripada para sahabatku ini tentang mesej yang telah sampaikan kepada mereka. Dan tuan-tuan sekalian, inilah Islam memberikan hak kepada wanita, bukan persamaan tetapi ekonomi. Wanita ada hak, lelaki ada hak, tetapi tidak sama. Tetapi dalam convention tadi, wanita lelaki adalah sama. Dalam semua konteks, dan ini tidak ada diskriminasi, kata mereka. Kita lihat. Dan pada hari Arafah inilah, Rasulullah ulang sekali lagi, berkali-kali dalam ucapan terakhir baginda, pesanan terakhir baginda, tentang segala perkara yang penting, sebagai sinopsis kepada Islam itu sendiri. Dan dalam khutbah ini, hak wanita tidak pernah dilupakan. Dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, istausu bin nisa khaira, dan berpesanlah pada wanita itu dengan kebaikan. Fa innahu khuliqna min dhal'i, dan wanita itu diciptakan daripada tulang rusuk. Wa inna awaja ma fi dhal'i a'lahu, dan terusuk yang paling bengkok ialah yang paling atas. Dan sekiranya kamu membetulkannya, maka dia akan patah. Wanita seperti tulang rusuk, dan sekiranya kamu betulkan dia, dia akan patah. Sekiranya kamu biarkan dia, lam yazal awaj, dan dia sentiasa bengkok. Fasatu bin nisa khaira, dan didiklah wanita itu dengan baik. Itulah pesan Rasulullah. Rasulullah mengatakan wanita diciptakan daripada tulang rusuk. Sifatnya ataupun hakikinya. Dan tulang rusuk itu yang paling bengkoklah yang paling atas. Sekiranya kamu betulkan dia bengkok, dia patah. Sekiranya dibetul dengan tiba-tiba. Tapi kalau tidak dibetulkan, dia akan sentiasa bengkok. Dan oleh sebab itu, didiklah wanita dengan baik. Wasiatlah dengan baik, dan nasihatlah dengan baik.
Itu pesan Rasulullah. Dalam konteks lain Rasulullah bersabda dalam konteks yang sama, ma taraktu ba'di fitnatan adhara 'ala ar-rajul minan nisa. Tidak ada apa yang aku tinggalkan fitnah selepasku. Tidak ada fitnah selepasku yang lebih berat, yang lebih bahaya daripada fitnah wanita bagi lelaki. Itulah pesan Rasulullah yang muttafaqun alaih. Wanita harus dijaga, ada hak, tetapi tidak sama dengan lelaki. Dalam konteks barat kita lihat, wanita diletakkan tempat yang paling rendah. Sebab mereka mengatakan disebabkan Hawa yang makan buah yang terlarang dalam syurga, menyebabkan Adam pun terpaksa dikeluarkan daripada syurga. Dan mereka terpaksa curse is the ground because of you. Dikatakan kepada Hawa, bahawa Allah telah curse you, telah laknat you, sebab apa yang you buat. Through painful toil of, you will eat food from all the days in your life. Dan kamu terpaksa bekerja untuk makan di dunia, sedangkan di akhirat makanan percuma. Dan oleh sebab itu, wanita dalam konteks Eropah, mereka meletakkan wanita tempat yang sangat rendah. Itu sebab mereka ingin mendapatkan hak sekarang. Tetapi dalam konteks Islam, Islam telah memberikan hak yang adil. Bukan sama, tetapi adil. Itu perbezaan di antara perjuangan yang dilakukan oleh Barat yang telah masuk dalam sebagian pil pasal sesuatu dengan Islam. Dia mempunyai perbezaan, ada persamaan tetapi ada perbezaan yang harus diidentifikasikan dalam konteks perjuangan wanita sedunia. Ringkasnya perjuangan Barat ialah laki wanita sama. Ini ialah subjek pertama, perkara yang paling asas. Sedangkan dalam Islam, keadilan ialah accordingly. Adil bukan mana sama. Oleh sebab itu, wanita, lelaki ada hak masing-masing. Ada kelebihan masing-masing, ada kekurangan masing-masing. Tetapi masing-masing itu seperti dua kaki kanan dan kiri yang harus diatur satu persatu untuk perjalanan. Kaki kiri, kaki kanan tak boleh sama. Kasut sebelah kanan masuk sebelah kiri tak boleh masuk. Dan kasut sebelah kanan masuk kaki sebelah kanan, itulah adil. Kalau kaki kanan dua-dua masuk kasut kanan, tak boleh, tidak adil. Itulah sama tapi tidak adil. Islam meletakkan accordingly. Tetapi mereka mengatakan keadilan adalah sama. Dan dari konteks ini, timbullah convention yang dicadangkan pada masa itu pada tahun 1979. Dan telah dijadikan undang-undang ataupun dijadikan sebagai convention yang khusus pada tahun 1981. Sudah puluhan tahun, 40 tahun lebih. Dan sekarang disemak setiap 4 tahun. Semakan terakhir ialah tahun lepas. Dan Arab Saudi mula bercakap bahawa selama ini mereka tidak setuju, tapi mereka tidak sampaikan maksud itu. Tapi hari ini mereka telah menyebut dengan jelas. Convention ini telah dihadiri oleh wanita-wanita dunia. Termasuklah seluruh negara anggota. Pasal 1 telah bersidang dan telah berikan draft bil ini dalam bentuk convention. Maksudnya persetujuan, perjanjian untuk dilaksanakan di seluruh dunia. Kita lihat di antara perkara-perkara yang menimbulkan perbincangan dalam konteks ini. Dan SIDAW ini ialah The Convention on the Elimination of Discrimination Against Women. Inilah yang sebagai cabang daripada Bab 1 dan apakah pandangan daripada negara Islam. Dan mereka meletakkan wanita laki ialah pada tahap yang sama, pekerjaan yang sama, profesi yang sama, hak yang sama, undang yang sama, pelajaran yang sama, dan semuanya sama. Maka itulah maksud adil yang ditarifkan oleh bangsa-bangsa tertentu. Negara yang telah bersetuju ialah sebagaimana yang kita tunjukkan tadi. Yang biru itu bersetuju secara penuh. Ada yang ratifikasi keseluruhan, ada 18 item yang penting. Ada yang telah tanda tangan keseluruhannya, yang warna biru tua. Ada yang telah tanda tangi 14 artikel dan dia adalah gambar biru muda. Ada negara yang masih belum bersedia untuk tanda tangi sepenuhnya. Ada yang langsung tidak kisah. Itulah kedudukan sekarang. Dan kita dengar berita yang dikeluarkan oleh Saudi. Sejelas kami, negara Saudi, terpaksa menolak peruntukan convention yang dicadangkan pada Bab 1. Dan ini dinyatakan oleh Menteri Luarnya. Menteri Luarnya dalam akhbar Saudi mengeluarkan namanya Adel Jabir. Al-Jabir asal dia tuan Leno Rafdaha
لوثيقة الأمم المتحدة وعدم الالتزام بها واقتفاء بالأحكام الشرعية. Tajuk ini masakan Saudi secara resminya menolak sidau yang dicadangkan oleh Pasal 1 dan kami orang Saudi hanya cukup dengan syariat Islam. Itulah kata kalimah yang cukup menggemparkan dunia. Sebab selama ini Saudi tidak pernah sebut seperti ini. Kami hanya berpegang kepada syariat Islam. Dan inilah pandangan kami khusus, kami tidak akan tanda tangangi. Dan inilah yang disebut. Sebab di dalam pertukaran persamaan ini diberikan hak persamaan untuk kahwin sejenis, untuk berzina, tukar pasangan. Inilah bebas sebebas-bebasnya. Sekiranya dua pasangan ini bersetuju. Sekiranya dua pemilik ini setuju, pasangan isteri boleh ditukar suka-suka untuk 2 minggu ataupun 2 bulan. Kemudian kembali pada pasangan yang asal. Ini diperlukan dalam sidau yang dicadangkan kepada Pasal 1 dan ditolak oleh Saudi secara total. Tuan-tuan, apakah dia disebut oleh sidau? Convention ini mengatakan lelaki sama saja dengan wanita, tak ada beza dari segi segala-galanya. Tetapi kata Saudi, Islam mengatakan walaisa zakar kal unsa. Lelaki tidak sama dengan wanita, jelas. Lelaki ada hak, wanita ada hak. Tidak sama, tapi equally, adil. Dan Al-Quran mengatakan walaisa zakar kal unsa. Lelaki tidak sama dengan wanita. Dari segi fizikal, Saudi membuatkan hujah-hujah dia. Dia mengatakan average otak lelaki dengan wanita tidak sama. Lelaki lebih besar. Dan average ialah otak wanita kecil 10% pada lelaki. Ini secara fizikal. Dan selain pada itu, kita lihat kajian dilakukan oleh Barat sendiri. Lelaki wanita buat kerja yang sama. Kerja yang sama. Tetapi yang aktif dalam otak masing-masing tepat yang berbeza-beza. Maksudnya lelaki buat kerja dalam bentuk yang berbeza dengan perempuan. Perempuan sangat teliti. Warna bagi perempuan dia kenal semua warna. Lelaki kenal merah, biru, hijau itu. Kalau pergi kedai, lelaki dapat lihat satu warna, 2 warna. Tapi wanita dapat bezakan semua warna. Itu kelebihan dia. Tidak sama. Dari segi sensitiviti otak pun tidak sama. Itu maksudnya lelaki tidak sama dalam wanita dalam sebahagian fungsi mereka. Dan inilah saya maksudkan tadi. Warna pink. Lelaki hanya tahu satu je warna pink. Wanita kata ada 3, ada 4. Ada yang coral, ada strawberry, ada salmon dan lain-lain. Kalaulah warna saja pun tidak sama, kita bawa isteri kita ke kedai. Kita pergi kedai itu, kita beli, kita balik. Dia pusing kedai. Tak sama. Dia pusing sampai benda yang asal, yang kita jumpa mula-mula dia beli tadi. Kita terus pergi situ, terus balik, selesai. Dia satu pagi, tak selesai. Itu beza, maksudnya wanita sangat teliti dalam benda yang kecil. Dalam rumah tangga, dialah tua untuk mendidik anak-anak. Tetapi ketua seluruh tanggungjawab itu terletak pada suami. Selain pada itu, tuan-tuan, tengok baju. Orang Arab justified. Baju suami dia ada 3 helai, semua putih warna. Ada satu serba yang warna merah. Tapi isteri dia segala-gala warna ada. Ini beza yang jelas. Yang dia kata tadi, Pasal 1 katakan lelaki sama dengan wanita. Islam kata walaisa zakar kal unsa. Lelaki tak sama wanita. Yang keluar dalam surah Imran sebab Ibu Maryam bernazar pada Allah untuk sekiranya anak lelaki untuk jadikan sebagai khidmat kepada Baitul Maqdis. Tetapi yang dilahirkan ialah wanita, Maryam. Dan Allah mengatakan walaisa zakar kal unsa. Lelaki tak sama wanita, tetapi masing-masing ada peranan. Inilah yang bezakan antara dua pendekatan ini. Tengok kelahiran. Perempuan boleh sabar untuk melahirkan anak. Sakit untuk lahir ini hanya ibu kita tahu. Dia mengatakan second to death. Sakit yang paling tinggi dalam dunia ini kematian. Lepas itu bersalin. Sakit itu sekarang kita boleh ukur kesakitan untuk wanita bersalin disebabkan alat teknologi sekarang boleh sampai mengukur degree kesakitan itu. Sekarang dibagi pada suami yang paling macho. Sukarela, 2 orang. Siapa nak sukarela nak bagi sakit yang sama seperti isteri kamu alami. Bagi, tengok tuan-tuan, ini kaji-kaji.
Hanya separuh kesakitan wanita bersalin daripada suami dia menjerit sampai ke hujung hospital dengan suara dia. Kalaulah lelaki yang bersalin, anak satu family satu orang saja. Tak boleh lebih. Daripada kajian ini menunjukkan bahawa lelaki kalaulah dia alami kesakitan bersalin kali pertama, dia tak akan repeat kali kedua. Kelebihan wanita, dia bersalin. Ada 13 anak. Dan saraf dia yang terputus cukup banyak. Itu sebab ibu kita boleh pegang yang panas. Dia pegang daripada panas, bawa sampai ke tempat dia. Panas, tapi dia boleh tahan. Lelaki pegang, dia hempas dia. Tak sama. Kesabaran tak sama. Fizikal tidak sama. Dan sekarang Arab Saudi ingin bincangkan untuk justifikan bahawa lelaki tak sama wanita. Sedangkan sekarang sudah diterima sebagai komision antarabangsa. Lelaki sama wanita. Kalaulah driver lori, tuan-tuan, bagi lelaki lah. Jangan bagi wanita, tak cantik langsung. Bagi bios pada wanita. Baru adil. Bagi bios wanita, bagi lori pada lelaki. Baru adil. Jangan bagi lori pada wanita, tak adil. Itu keadilan. Islam tidak mengatakan sama, itu adil. Dan Islam mengatakan al-adlu bainal rijal wal mar'ah, itulah accordingly. Adil ialah accordingly. Letak tepat yang sesuai dengan fungsi masing-masing. Tetapi Barat mengatakan keadilan sama. Dalam konteks ini kita lihat dalam satu kajian, bayi lelaki, bayi wanita yang dilahirkan. Tengok kencing mereka. Kencing wanita, bayi wanita penuh dengan bakteria. Yang namanya, yang tuan-tuan lihat di sini, nama saya lupa. Yang lelaki sangat sedikit bakteria dalam usia sebelum 2 tahun. Sebelum makan makanan biasa, makan hanyalah susu ibu, dalam air kencing, bayi wanita perempuan sangat tinggi. Dan baunya sangat keras. Tetapi air kencing bayi lelaki tidak ada rasa. Dia sangat mild. Dan dalam konteks ini Rasulullah memberi pesanan dalam hadis diriwayatkan oleh Muhammad, air kencing anak laki-laki yang belum makan selain bersusu ialah direnjiskan air. Dan dia adalah najis muhaffafah, najis ringan. Tetapi anak perempuan yang belum makan susu, selain bersusu, 2 tahun, sebelum 2 tahun, hendaklah dibasuh seperti najis biasa. Dalam konteks bersuci pun tidak sama. Dan saintis melihat, inilah yang hijau itu ialah bakteria dalam air kecil bayi lelaki, yang biru adalah bakteria dalam air kecil perempuan. Itu pun tak sama. Dan yang kedua, CEDAW Convention ini mengatakan a man is not allowed to have polygamy. Lelaki tidak benar kahwin lebih dari satu. Sedangkan Al-Quran mengatakan فإن خفتم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن خفتم ألا تسقطوا اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكتم أيمانكم ذلك أدنى ألا تعودوا. Inilah Al-Quran mengatakan, kawinlah 2 atau 3 atau 4. Kalau kamu tidak boleh berlaku adil, adalah 1 saja. Dan ini bercanggah secara head-on collision dengan Convention. Dan inilah yang disampaikan oleh Arab Saudi, Malaysia belum justify. Saudi mengatakan Al-Quran bercanggah secara head-on dengan PBB. Oleh sebab itu kami tidak boleh menerima konteks ini sebab Arab Saudi banyak mengamalkan poligami. Ini adalah dilarang sama sekali dalam PBB. PBB mengatakan seorang laki hanyalah seorang perempuan, tak boleh lebih. Itu baru adil. Dan mereka ada sugar daddy. Mereka tidak kahwin, satu sama sama, yang resmi satu sama satu. Tetapi mereka ada sugar daddy. Sugar daddy, tuan-tuan, ialah pasangan yang tidak resmi. Hanya untuk suka-suka, tetapi tidak ada tanggungjawab. Ini berlaku di Barat. Dan anak yang dilahirkan ialah anak yang tidak ada status. Dan Amerika sudah lumrah. Seluruh Amerika, statistik mengatakan seluruh Amerika mengamalkan sugar daddy. Orang kaya dapat banyak pasangan dengan wang dan kemudian lepaskan tanpa ada sembarang tanggungjawab. Inilah yang dikiraki oleh Barat.
Sedangkan Islam memberikan jalan. Tidak bebas, tetapi sekiranya tidak mampu, satu saja. Dan kita lihat sekarang, sekadar dia saja. Di Amerika tidak dapat diselesaikan oleh si istri. Kalau tanya si istri yang terlibat, apakah mereka reda suami mereka dengan 10 sugar baby? Dia telah merayap sampai ke Malaysia. Di Malaysia pun beberapa tahun lepas, kajian dilakukan, lelaki yang pendapatan sebulan 12,5 ribu, itulah average yang ada sugar baby. Saya tak tahu ini kajian dilakukan oleh sebahagian oleh mereka. Sugar baby dapat 1 bulan 2,5 ribu. Dia melanda ke Malaysia, asalnya di Amerika, yang telah meneruskan convention ini. Convention diluluskan, maka akibatnya sugar daddy, sugar baby telah berkembang di Amerika sepenuhnya. Ini dia data. Sekarang Malaysia juga untuk ratifikasi benda yang sama. Maka telah menjelma di Malaysia sugar daddy, sugar baby yang kita tak pernah dengar istilah ini. Telah melanda negara kita. Dan kajian dilakukan pada tahun sebelum KPKP, sebelum COVID. Yang top sugar baby ialah Sunway University. Ini bukan lagi secret, ialah open secret. Dan yang kedua ialah International University. Itu yang kedua. Sugar baby. Yang menjelma di Malaysia. Kemudian Taylor's University, Ta University, University of Malaya, University Malaya, University Monash, kat mana ni? Low K Wing dan sebagainya. Inilah top sugar daddy yang telah menjelma dalam masyarakat, yang meruntuhkan rumah tangga, meruntuhkan sistem keluarga apabila terlibat dengan ini. Dan inilah yang diperjuangkan oleh bangsa satu. Islam memberikan tanggungjawab. Perkahwinan yang sah ini tanggungjawab. Dan apakah yang berlaku kepada anak yang dilahirkan dalam pada bentuk ini? Dialah kezaliman yang mereka tidak sedar. Dan tuan-tuan, di antara protokol convention ini adalah tidak ada, kalaulah wanita itu bercerai, tidak ada masa untuk berkahwin lain. Tidak ada, tidak. Harus diberikan kebebasan. Cerai hari ini, kahwin esok. Islam mengatakan tidak boleh. Islam memberikan 3 kurub, 3 bulan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal mutallaqatu bi anfusihinna thalathata quru. Dan wanita yang diceraikan itu, dia kena tahan diri dia selama 3 kurub. Dan Imam Syafi'i mengatakan 3 bulan bersih, 3 kali bersih. Imam Hanafi kata 3 kali haid. Perbezaan masuk kurub itu. Dan dalam konteks ini, Islam tidak membenarkan seorang wanita terus berkahwin selepas perceraian. Tetapi dalam convention ini, apabila bercerai terus boleh kahwin. Sebab ini akan memberikan mencabar hak ataupun menidakkan hak wanita untuk terus berkahwin. Itu yang diperjuangkan oleh bangsa sesuatu. Dan inilah yang ditentang oleh Arab Saudi. Negara lain boleh tentang. Dan oleh sebab itu, ada doktor ini mengkaji. Dan dia cukup kagum sebab dia mengkaji sejauh manakah DNA lelaki dalam badan wanita kali terakhir selepas mereka suami isteri. Bilakah kali terakhir masa DNA lelaki terdapat dalam badan wanita. Dan doktor ini seorang Yahudi. Dia mengatakan masa itulah 3 bulan, exactly 3 bulan. Dia menyatakan bahawa 3 bulan maka DNA lelaki hilang daripada seluruhnya. Bersih wanita. Dan inilah masa yang diberikan Islam lah untuk menjaga nasab yang indah. Maksudnya, hubungan. Maksudnya, dia panggil di sini ialah sebagai dalam bahasa Arabnya disebut sebagai, maksudnya lah kesan lelaki dalam badan wanita hilang sepenuhnya selepas 3 bulan. Dan dia terus memeluk Islam selepas dia membaca ayat Al-Mutallaqah di Rabbas sampai Al-Zahin salah satu. Dan inilah tuan-tuan perbezaan kita dengan mereka. Dan apakah kita Malaysia juga akan ratifikasi untuk protokol ini. Dan satu lagi ialah protokol yang seterusnya ialah yang dicabarkan oleh Saudi semalam atau beberapa hari lepas. SIDA, maksudnya konferensi ini ataupun convention ini memberikan hak wanita untuk menggugurkan wajah. Sebab our bodies ourselves. Badan kita ialah badan kita yang tentukan. Nak gugurkan tak gugurkan hak kita. Itu kata bangsa satu. Islam mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala taquludakum khasar imlaq. Nahzukum wayakum innakum kana khata'an kabira. Jangan kamu bunuh anak kamu. Kerana kamu takut miskin. Sedangkan kamilah yang memberikan rezeki pada mereka
Dan kamu juga kami yang rezeki, kata Allah. Sesungguhnya membunuh anak termasuklah abortion tadi, ialah khataan kabira, iaitu dosa yang sangat besar. Islam melarangkan abortion, kecuali dalam hal-hal yang diberikan oleh syariah. Bahkan di Kuala Lumpur kita lihat abortion berlaku secara berdosa. Dalam konteks ini, bangsa bersatu memberikan hak untuk wanita menggugurkan bayi. Dan mereka berjuang di barat sebenarnya tahun 60-an lagi. 60-an mereka telah berjuang untuk menggugurkan bayi. Sebab mereka mengatakan wanita sama lelaki. Kami bebas. Dan kumpulan inilah kumpulan yang ditindas di barat. Mereka tidak berikan pelajaran. Orang Eropah tidak boleh pergi ke sekolah universiti hanyalah dalam kurun ke-19. Wanita pertama yang pergi ke universiti hanyalah dalam kurun 19. Sebab wanita ialah dikes, dilaknat di barat. Ini mereka tidak beritahu. Sebab itulah mereka perjuangkan hak wanita. Sebab mereka dilarang untuk memiliki harta. Harta di barat tidak dimiliki oleh wanita. Maksud saya adalah bukan alih rumah, tanah tidak boleh dibelikan oleh wanita di barat hinggalah kurun ke-19. Mereka tidak diberikan hak. Bila mereka kahwin, nama mereka gugur. Mereka akan guna nama suami mereka, Mr. Mrs. John. Suami nama John, jadi Mrs. John. Nama mereka asal hilang. Hak mereka dihalang di barat. Dan mereka berjuang untuk dapatkan hak mereka. Dan umat Islam, tuan-tuan, Islam memberikan hak pada wanita lelaki. Accordingly, bahkan yang membina universiti pertama dunia ialah wanita, iaitu Muslimat Islam yang bernama Fatimah Al-Fihri. Bagaimanakah Islam? Mereka barat mengatakan Islam tidak memberi hak pada wanita, sedangkan universiti pertama Eropah masih belum ada lagi. England belum ada ketika itu. Umat Islam telah membuka universiti pertama di dunia, iaitu universiti di Qarawin di Morocco. Bagaimanakah mereka mengatakan Islam memberikan kezaliman kepada wanita, sedangkan wanita Islamlah yang memudahkan universiti dunia. Dan dalam tahun 70-an mereka telah keluar ke jalan. Mereka telah cipta seluar swajin. Swajin adalah seluar lelaki. Tetapi kerana mereka menuntut persamaan, mereka pakai swajin. Dia mereka. Lelaki pakai swajin, wanita pakai swajin. Dia ekspor ke Malaysia. Maksudnya saya sama dengan lelaki. Di Eropah, kalau pakai swajin, maksudnya saya menentang agama. Simbol di Amerika, kalau pakai swajin, namanya lawis. Orang Malaysia sebut Levi's. Liwat Lawi bacanya. L-E-V-I itu bacanya Lawi. Lawi itu ialah abang Nabi Yusuf yang campak Nabi Yusuf ke dalam perigi. Mereka letakkan nama Lawi. L-E-V-I-S. Bacanya Lawis. Dan wanita juga pakai. Maksudnya kami menentang agama. Inilah yang dibawa oleh pejuang-pejuang wanita di barat. Sehingga mewujudkan sidau yang kita sedang bincang ini. Dan perjuangan mereka ialah our bodies, ourselves. Badan kamilah yang punya. Jangan kami sebagai ganji. Jangan kata kalau kami nak gugur anak kami, kamilah yang punya hak. Dan mereka telah berkonflik. Akhir sekali ada dua kumpulan hakim. Hakim yang pertama mengatakan satu hakim, mereka namakan diri mereka Roe. Satu lagi nama Wade. Mereka berbincang berdasarkan daripada perlembagaan mereka. Dalam perlembagaan mereka, in God we trust. Kami percaya Tuhan. Dan Tuhan memberikan hak untuk sesiapa saja untuk hidup. Apakah perguguran ini mengambil nyawa yang diberikan oleh Tuhan, kata perlembagaan. Dan mereka bincang di mahkamah. Berbulan-bulan, bertahun-tahun mereka bincang. Akhirnya, yang bersetuju dengan perguguran telah menang. Alasannya ialah, perguguran ialah tabi'i, nature. Sebab kita lihat binatang pun, dia makan anak dia. Ada yang seibu lahir, yang jantan makan. Jadi itu natural. Dan barat mengakui manusia daripada monyet. Maka yang menang ialah yang mengatakan gugur bayi adalah bebas. Maka dia menjadi law of the land di Amerika pada tahun 1970. Maka abortion is a personal decision, not a legal debate. Dan dia dibenarkan di Amerika. Pada tahun 74 dan akibatnya, setiap tahun 1,4 juta bayi digugurkan secara zalim. Ini ialah permintaan Convention. Convention ingin supaya ibu boleh bebas untuk menggugurkan bayi. Sedangkan Islam mengharamkan. Dan inilah yang disuarakan oleh Saudi. Apabila sampai ke tahap yang tidak boleh dikompromi, maka Saudi telah bercakap. Di Malaysia pun anak luar nikah 145 orang setiap hari.
Kebanyakan di Kuala Lumpur. Inilah akibat daripada ratifikasi terhadap convention yang disebut SIDAI tadi. Dan tuan-tuan, di barat ada tong untuk campak baby. Kalaulah lahir anak apa ya, maka masuklah ke dalam bekas ini. Dan dia legal. Sebab undang-undang membenarkan demikian. Dan mereka sudah ada tong kuning ini untuk masuk baby. Di dalamnya ada sukarela yang datang daripada pejuang-pejuang wanita tadi. Mereka bergila-gila duduk dalam tong ini. Dan setiap kali dicampakkan baby, mereka akan ambil dan mereka akan ada tempat yang dipelihara. Mereka sebut tong ini baby dump. No question asked. Hantarlah anak yang tak ada kaki masuk di situ. Itu simbol negara yang ratifikasikan protokol conference tadi ataupun convention tadi. Tuan-tuan, saya dengar pelajar saya kata, tong kuning pertama sudah ada di Pilihan Jaya. Saya tak tahu benar atau tidak. Tong kuning pertama sudah ada di Pilihan Jaya. Maksudnya kita telah bersama-sama untuk ratifikasikan perkara ini. Dan kita sama-sama tanggung jawab. Kita sama-sama tanggung jawab di akhirat nanti. Saya tak ada kuasa, saya boleh bercakap. Dan kita semua akan ditanya. Tuan-tuan semati. Di Malaysia, sebelum ada tong ini, tong katanya bagus saja ada. Mereka campak di mana-mana. Mereka campak di mana-mana. Ini anak yang tidak direstui. Yang lahir daripada hubungan yang haram. Dicampak di tepi sungai, di tepi sorang, di tepi longkang. Inilah suasana akibat daripada ratifikasi daripada pertubuhan bangsa bersatu tadi. Tuan-tuan, kita lihat negara yang membenarkan abortion dan negara yang tidak membenarkan abortion. Yang hijau, majoriti dunia membenarkan abortion secara bebas, legal. Yang warna merah, haramkan, tidak boleh. Di antara merah dengan hijau, ada warna kuning. Itu haram tidak? Halal apa tidak? Halam. Tuan-tuan lihat negara kita, dicop dengan kuning. Di Malaysia, abortion tidak halal. Tetapi klinik banyak terdapat di Kuala Lumpur. Bahkan seorang pocik tu dia mengatakan, dia tak beritahu ke mana. Pagi-pagi dia kutip bayi yang dibubuhkan di belakang klinik untuk disempurnakan. Saya tak tahu di mana klinik mana. Tapi dia kata Kuala Lumpur. Inilah akibat daripada convention yang tidak diratifikasikan sepenuhnya lagi telah kesannya telah sampai ke negara kita. Dan satu lagi tuan-tuan, apa yang disebut dalam convention inilah a man can marry a man. Subhanallah. A man can marry a man like him, a woman can marry a woman like her. Itu kata-kata dia. Sedangkan dalam Islam, jelas perbuatan kaum Nabi Lut dilaknat selamanya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Atatuna zakran namil abid wa taduna ma khalaqakum rabbukum min abazikum bal antum qaumun adun. Apakah kamu lelaki mendatangi kaum lelaki daripada seluruh alam dan kamu tinggalkan apa yang Allah ciptakan untuk kamu? Isteri kamu tinggalkan, kamu ambil lelaki. Ini perbuatan kaum terkutuk, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut. Bal antum qaumun adun. Allah mengatakan kamu yang melakukan ini kaum yang melampau batas. Allah ciptakan ini tak untuk kamu. Kamu ambil lelaki. Tetapi protokol dalam sidang ialah lelaki bebas kawin lelaki. Wanita bebas kawin wanita. Dan Allah menceritakan tentang keindahan Islam, keindahan ciptaan Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayati an khalaqakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'alakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika liqaumin yatafakkarun. Di antara ayat-ayat tanda Allah, keagungan Allah ialah Allah ciptakan kamu daripada istri kamu daripada kamu sendiri. Supaya kamu rasa tenang padanya. Supaya Allah jadikan di antara kamu mawaddah, kasih sayang, warahmah dan saling kasih mengasihi. Ini antara ayat-ayat yang Allah turunkan untuk kamu berfikir. Lelaki, wanita Allah berikan tidak sama, tetapi pasangan yang lekat melengkapi. Masing-masing tidak sama, tapi lengkap melengkapi. Accordingly. Dan rasa kasih sayang di antara lelaki wanita. Tetapi apa yang dilakukan oleh bangsa bersatu ialah untuk menuju kepada zaman jahiliah yang haiwan pun tak lakukan. Tidak ada haiwan yang jantan kawin jantan, tidak ada. Tetapi dibenarkan oleh bangsa bersatu sebagai simbol dunia. Dan Arab Saudi terpaksa bercakap. Saudi tak pernah bercakap seperti ini. Tetapi kali ini benar-benar dia marah. Kalau benar-benar dia mencabar tentang syariat Islam.
dan tidak ada negara kedua yang saya dengar yang mencabar. Dan inilah yang dibicara. Tidak, bagaimanakah kaum Nabi Lut yang kesannya dalam mati masih kita dapat saksikan ini. Laut yang masin yang kita boleh terapung di situ sebagai kesan abadi untuk mereka yang melakukan perkara yang sama di mana Sodom atau Gomorrah yang dicatatkan dalam sejarah manusia. Dan itulah kali pertama penyakit itu ataupun perbuatan itu dilakukan di kawasan tersebut. Dan mereka mengatakan sekarang penyakit akibat kawin sejenis di sini telah muncul kembali ke permukaan air. Barangkali tertimbus sebab Allah balikkan yang atas ke bawah. Dan dengan penyakit-penyakit yang tertimbus di bawah, sekarang timbul kembali. Dan tuan-tuan, dan kita di Malaysia sedang menolak LGBT yang sedang melanda negara kita. Dan di antara negara, sekali lagi, terbagi pada dua. Satu membenarkan LGBT, dan satu lagi mengharamkan. Kaum Nabi Lut hanya kawin jantan, betina tidak kawin jantan. Tetapi LGBT, tuan, betina kawin betina, jantan kawin jantan. Lebih dahsyat 2 kali daripada kaum Nabi Lut. Yang kaum Nabi Lut ini telah disahkan, dimusnahkan dalam bentuk yang sangat dahsyat. Dan kita sekarang mengulangi dengan lebih dahsyat 2 kali. Dan inilah yang diperjuangkan oleh Sidau. Dan pejuang wanita di Malaysia juga bersama untuk ratifikasikan perkara yang kita maksudkan tadi. Di Amerika, negara yang telah mengamalkan sebahagian daripada convention tadi, tuan-tuan lihat 20 juta rakyat Amerika telah terkena STD. STD ialah penyakit yang berkaitan dengan transmitted disease ataupun sexual transmitted disease. Yang dikaitkan dengan amalan seks bebas sama ada sejenis atau bukan sejenis. Dan di Amerika, apabila mereka telah luluskan convention ini, data yang dikeluarkan ialah 1 daripada 6 wanita di Amerika telah pernah diperkosakan. 1 per 6. Negara yang mengatakan kebebasan ini ialah untuk menghancurkan manusia. Kebebasan ialah bukan untuk keburukan, tapi kebebasan adalah untuk melakukan kebaikan. Dalam konteks ini, Rasulullah bersabda, sekiranya berlaku perbuatan zina yang fahisyah yang secara terbuka, sehingga mereka tidak segan madu dengan maksiat tadi, dan akan Allah sebarkan penyakit yang dahsyat, termasuklah taun, dan wal auja allati lam takun madat fi aslafihim alladhi madaw, dan Allah akan campakkan penyakit yang tidak pernah dialami oleh mereka dahulu daripada mereka. Dan sekiranya amalan ini telah berlaku secara terbuka, maka Allah akan hantarkan penyakit yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Dan kita telah saksikan beberapa penyakit yang telah timbul. Ini penyakit STD yang barangkali tidak pernah muncul sebelum ini. Dan sebahagian besar dunia telah mengalami akibat STD yang sangat dahsyat. Dan apabila tahun melawat Malaysia, pelancong-pelancong yang terdapat HIV dengan AIDS ini telah masuk merebak ke Kuala Lumpur. Sehingga WHO mengisytiharkan Kuala Lumpur ialah top 10 dilanda oleh jangkitan HIV baru di dunia. Subhanallah. Mereka datang ke dunia dan kita menganggap dia bawa ekonomi, tetapi yang bawa kehancuran. Sebab Amerika, lihat tuan-tuan data dia. Negara-negara maju telah terlibat dengan penyakit STD yang sangat kronik. Penyakit yang tak pernah kita alami sebelum ini. Dan inilah akibat daripada PBB yang telah mengisahkan perbahasan yang sebebasnya. Dan kita lihat ada pelajar kita, ada NGO yang membantah tentang LGBT, termasuklah bekas mufti kita. Yang mereka sekarang berjuang di Malaysia ialah tak gender. Supaya isytiharkan tak gender sebagai satu dalam IC mesti ada tak gender, lelaki, perempuan, X yang ketiga. Mereka berjuangkan ada gender yang ketiga, XY lagi. Dan kata mufti kita, tidak ada tak gender di Malaysia. Dan mereka terus berjuang. Dalam konteks ini kita lihat tak gender telah diiktiraf dunia dalam bentuk yang sama, yang lahir daripada convention yang sama. Sebab kebebasan mereka memilih jati diri mereka. Kau lihat peta yang dikeluarkan, inilah gender atau tak gender ataupun legality tentang perkara yang memilih tak gender ini. Dan kita lihat kebanyakan dunia telah sebahagiannya telah membenarkannya, termasuklah Argentina, Austria, Denmark, Netherlands, Jerman, Malta dan New Zealand telah membenarkan tak gender. Malaysia sedang berjuang. Dan Sohakam juga
sebagai wakil negara kita. Juga supaya kita istirah pekerja seks. Subhanallah. Mereka mengatakan sex work is work. Pekerja seks itu adalah profession. Kuala Lumpur harus akui pekerja seks yang banyak di sana. Dan diperjuangkan oleh masyarakat. Yang menempuh bala untuk semua yang baik dan tak baik. Dan ia akibat daripada replikasi daripada convention yang menentang nature manusia itu. Dan tuan-tuan kita lihat, akibat perkara tersebut, seorang daripada 16 wanita telah diperkosakan dalam sejarah hidup mereka. Sejarah yang sangat malang yang mereka disebabkan kebebasan yang mereka adakan. Yang tertindas oleh wanita, dan itulah yang berlaku di dunia, dan ini juga data-data yang cukup menakutkan. Kita lihat negara Eropah, negara yang menghasilkan anak luar nikah pada ramai dunia. Perancis 60% anak luar nikah. Penduduk Perancis 60% daripada penduduk Perancis ialah anak luar nikah. Estonia 56%, Sweden 50%, Denmark 54% dan Portugal 53%. Semuanya 50% ke atas anak luar nikah di Eropah. Dan inilah yang mereka perjuangkan supaya kebebasan diberikan kepada mereka. Dan yang bakal yang lain, CEDAW juga does not criminalize, tidak menjadikan sexual relation outside of marriage for both spouses. Nak pergi dengan suami lain, silakan. Tidak ada kehalangan. Untuk mengadakan seks dengan pasangan lain, tak ada masalah. Ini kebebasan yang diakui oleh bangsa-bangsa satu. Dan dia minta seluruh dunia semua sign tentang ini. Untuk menghancurkan manusia dan kemanusiaan. Dan Al-Quran mengatakan, wala taqul zina, innahu kana fasyatan wa sa'a sabila. Jangan kamu dekati zina. Bukan setakat jangan berzina, dekati pun jangan. Innahu kana fasyatan wa sa'a sabila. Itulah satu fahisyah, satu keburukan yang sangat berat, dan wa sa'a sabila, dan jalan yang paling buruk. Dan tuan-tuan kita lihat, di Amerika sekarang, mereka juga sudah ada satu pertunjukan dalam tradisi mereka, wife swap, tukar isteri. Mereka anjurkan pasangan, dah jemung sama-sama pasangan, tukar 2 minggu. Inilah binatang yang telah dilakukan oleh bangsa satu. Dan inilah Arab Saudi tidak boleh berdiam diri lagi. Saudi tidak pernah membantah mereka. Tetapi kali ini membantah. Dan Saudi sudah bersama Rusia. Saudi mengatakan kami tidak bersama mereka lagi. Kami tidak bersama lagi NATO. Kami bersama dengan Rusia sekarang. Barangkali sebab itulah dia telah menyatakan batahan yang dipendam begitu lama. Dan di barat ada tukar pasangan. Dan ini ada rancangan dalam televisi mereka. Tajuknya Wife Swap. Dan inilah menganjurkan kerajaan mereka supaya kalau dah jemung tukar-tukar. 2 minggu. Itulah yang saya sedang lakukan. Dan dia merawat menyerang Malaysia. Kita tidak tahu tuan-tuan kalau tidak keluar dalam akhbar. Pakej tukar isteri ini cukup lebih dahsyat daripada binatang. Binatang pun dia preserve, dia jaga isteri dia. Dalam burung gagak tuan-tuan, siapa yang menceroboh isteri dia maka hukuman mati. Tetapi sekarang sudah menular sebabkan ada convention ini yang berlaku dan merebak ke Malaysia yang telah keluar sekali-sekala dalam akhbar kita. Pakej tukar isteri cukup menakutkan. Dan ada juga kisah benar berzina dengan suami orang sebab inilah untuk mengambil intibat daripada convention sama. Dan pejuang-pejuang kita di Malaysia sekarang berjuang keras untuk ratifikasikan perkara ini supaya dilaksanakan sebab mereka akan revise setiap 4 tahun. Malaysia sudah sampai setakat mana? Malaysia sudah laksanakan setakat mana? Dia banyak tuan-tuan, ada 18 item. Dan saya bicara ini satu item saja. Yaitu bagaimanakah kebebasan yang diberikan wanita. Tetapi ada banyak lagi tentang pendidikan ekonomi yang sebahagiannya boleh kita sokong. Tapi tidak semua. Yang kita sebut ini adalah yang bercanggah dengan cara kita. Dan satu lagi, oleh kerana kebebasan untuk hidup secara bebas, satu lagi protokol yang diberikan oleh CEDAW ini ialah bahawa children are named after their mothers. Children are named after their fathers, their mothers. Dan anak yang lahirkan hendaklah dibeng kepada ibu. Sebab ibu kebanyakan tak ada suami. Hak bagi mereka ialah menamakan si anak beng pada ibu. Sedangkan Al-Quran mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim,
Ud'uhum li abahim, dan panggillah mereka dengan nama bin pada ayah mereka. Huwa aqsatu indallah, itu adalah lebih adil pada Allah, di sisi Allah. Fa lam ta'lamu abahum fa ikhwanukum, dan sekiranya kamu tidak tahu ayah dia, maka kamu binkan kepada saudara kamu, yaitu bin Abdullah. Fiddin, ikhwan kamu dalam di wa ma'alakum wa malikum wa mawalikum. Walaskum jarhum fima akhtatum bihi walakin ma tandukulukum. Dan kalau kamu tersalah memberikan bin anak kamu, tidak apa kata Allah. Tetapi jangan kamu sengaja menamakan bin pada orang lain. Dan tuan-tuan, mereka karena mereka bebas untuk melahirkan anak tanpa suami, mereka menuntut supaya anak itu dibin kepada si ibu. Inilah yang berlaku di barat sekarang. Ada negara yang sudah sains untuk seluruh peruntukan ini. Ada negara yang hanya sebahagian mereka sains, termasuklah pendidikan, ekonomi, ada mereka sains. Barangkali negara kita juga. Tetapi peruntukan-peruntukan yang sensitif, yang bercanggah dengan amalan, dengan syariat kita inilah yang dipersoalkan oleh Saudi pertama kali. Dan kata Saudi, kami heran sebab negara Arab lain telah sains keseluruhannya. Sebab untuk mengambil hati Amerika yang mencadangkan dibawa bil ini ke pasal satu. Dan tuan lihat di sini, bagaimanakah Amerika adalah negara yang paling tinggi parenting, single parenting, maknanya yang ibu tunggal. Ibu tunggal di Eropah maksudnya lah mereka yang tak ada suami. Tapi di Malaysia jangan kita sebut ibu tunggal kepada mereka yang janda, jangan. Sebab maksud single parent adalah mereka yang tak kahwin. Tetapi ada istilah saya dengar, janda pun yang sudah kematian suami dipanggil single parent di negara kita. Sebab kita nak samakan dengan barat. Single parent di barat maksudnya tidak kahwin. Dia hanyalah lahir anak tanpa suami. Yang di negara kita memang dia adalah anak sah. Cuma suami dia meninggal, maka tidak boleh kita panggil single parent. Dan inilah di antara pertukaran-pertukaran yang bercanggah. Dan di Amerika ada 111 juta single parents yang anak bawah 18 tahun. Inilah satu masalah yang besar dan mereka ingin mengajak seluruh dunia supaya jadi seperti mereka. Supaya masuk neraka bersama-sama mereka. Sebab syaitan tidak akan berdiam diri sekiranya tidak mengajak seluruh manusia untuk bersama mereka. Dan kita lihat peruntukan ini benar-benar mengajak kita untuk masuk tempat yang sangat ditakuti itu. Dan tuan-tuan, 19 bilion di Amerika juga tinggal dengan ibu tunggal. Dan inilah yang melanda negara hari ini. Bila mereka tua, tuan-tuan, apabila mereka tidak kahwin, anak ada tapi anak bukan anak sah, suami bukan sah, mereka hidup menderita. Bila tua, mereka sangat menderita. Mereka hidup dengan buruk, bersendirian, dan akhirnya ke rumah orang tua. Dan mereka hidup keserean. Asalnya mereka enjoy ketika muda. Mereka lakukan segala kebebasan, dan bila tua, mereka keserangan. Mereka sakit keserangan. Yang wanita pula hanyalah ada membela anjing. Dan mereka mati dengan anjing mereka. Itulah nasib di barat. Dan apabila usia telah mencapai berapa tahun di Eropah, ialah usia yang sangat derita. Depression untuk orang tua ialah satu fenomena yang umum di Amerika. Apabila mereka telah luluskan convention ini tidak sepenuh lagi, tetapi kita lihat akibatnya. Perkahwinan mereka tidak menjadikan rumah tangga yang benar, dan mereka hanyalah kahwin secara tanpa ada sistem rumah tangga, dan apabila tua mereka ditinggalkan oleh masyarakat. Dan mereka bunuh diri. Amerika adalah negara yang paling tinggi bunuh diri di dunia. Disebabkan apa yang mereka bina sekarang. Mereka petik buahnya. Mereka tanam buah, mereka tanam benih, dan mereka sekarang petik buah yang sangat menakutkan. Mereka ada ekonomi yang sangat tinggi. Dan mereka menghasilkan pembunuhan diri yang sangat tinggi, termasuklah jiran kita. Singapura ialah ekonomi terbaik dunia, nomor 1. Tetapi pembunuhan diri yang sangat menakutkan. Singapura ranking dia pada lepas nomor 2 dan sekarang nomor 1 dunia. Mengalahkan seluruh Eropah dari segi ekonomi. Dan pembunuhan diri cukup menakutkan. Negara yang sangat derita. Orang tuanya tuan lihat apabila sampai usianya 60 tahun ke atas, mereka bunuh diri. Ini Singapura. Dan mereka ikut trend yang sama yang dilakukan di barat. Di Amerika, usia mereka 75 tahun, mereka bunuh diri. Sebab masa itu sakit bertiba-tiba datang.
Untuk masuk hospital di Amerika bukan senang. Mesti ada insurans. Dan cara yang paling mudah ialah mereka bunuh diri sebab mereka tidak ada keluarga. Dan ini melagakkan negara sebelah timur. Dan contoh yang saya bagi di sini, walaupun tidak digemari barangkali, saya minta maaf, ialah negara jiran kita. Yang meninggalkan dari kita tak world, mereka negara dunia pertama. Meninggalkan kita begitu jauh, tetapi mereka meninggalkan segala keharmonian. Dan sekiranya kita juga bersama mereka dalam konteks perjuangan bersatu untuk wanita ini, kita bimbang, kita juga menyupai mereka, tuan-tuan. Dan Allah dalam konteks kita umat Islam, ibu bapa kita harus jaga. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah berpesan supaya menyembah hanya Allah, dan kepada kedua ibu bapanya harus kita lakukan kebaikan, tetapi tidak berlaku di mereka. Mereka hilang sistem keluarga mereka. Ayah mereka tinggalkan, mereka tidak ada ayah pun. Sebab mereka tak pernah kahwin. Dan akibatnya mereka menderita, dan sekarang sudah merebak ke negara kita. Dan ada orang tua di rumah, orang tua di Kajang, anaknya adalah pegawai, tetapi ayahnya berada di sana. Sebab mereka mengikut convention kebebasan yang diluluskan di Barat, maka kita menempah bala yang besar daripada Allah. Itu sebabnya Saudi telah bangun dan mengatakan bahawa kami reject 100% pertukaran bahasa satu. Pertama kali beraninya Saudi. Selama ini saya condemn dia, hari ini saya puji. Saya minta maaf banyak tuan-tuan, dan itulah yang berlaku. Dan kita tutupi dengan hadis yang mulia ini. Rasulullah bersabda, inna dunia halwah. Dunia inilah satu manisan, satu yang manis. In dunia khalwatun hudrah. Dunia adalah kehijauan yang manis. Wa inna Allah musarfikum fiha. Allah jadikan kamu sebagai pemimpin di sini. Wanzuru kaifa ta'malun. Dan Allah akan lihat apakah yang kamu lakukan di atas muka bumi ini. Fattaqud dunia. Hendaklah kamu bertakwa, takutkan fitnah dunia ini. Fattaqun nisa, dan takut fitnah wanita. Fa wala fitnah Bani Israel kanat fin nisa. Sebab Bani Israel jatuh, runtuh disebabkan fitnah wanita, dan itu pesan Rasulullah pada kita. Maka wanita harus dijaga, diberikan tempatnya, bukan sama, tetapi ekonomi memberikan keadilan yang Allah telah turunkan melalui syariatnya. Maka itulah saya suruhkan tuan-tuan. Marilah kita berfikir, dan marilah kita elakkan daripada kita terlibat daripada ke dalam jurang yang telah dilalui oleh masyarakat Barat. Dan saya sudahi dengan billah taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih bersama